Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Especially anak-anak SMK Lepah yang sekarang ini sedang kuarantinkan diri. Jadi walaupun kuarantin, walaupun ada gejala ke tak ada gejala ke, perjuangan kita tetap kena teruskan juga sebab PSA pun dah dekat. Jadi kamu janganlah ambil peluang cuti. Jadi kita tak payah belajar. Tak boleh macam tu ya. Kena belajar sebab SPM ni terutama sekali pendidikan Islam memerlukan masa yang panjang untuk kamu baca. Kecuali kalau otak kamu tu jenis sekali imbas tengok dah boleh faham semua, dah boleh ingat semua, tak apalah. Tapi sepanjang yang Ustazah kenal kamu, kamu juga memerlukan masa untuk membaca. Jangan terpengaruh orang kata baca awal-awal nanti lupa, bukannya nak ingat. Jangan terpengaruhkan kata itu. Ya, sekurang-kurangnya kamu akan terbayang balik insya-Allah. Baca sambil-sambil baca selawat, doa, ya. Okey, baiklah, pada sebagaimana yang ustazah dah janjikan, pada petang ini kita nak bincang soalan yang ustazah dah bagi kamu awal, iaitu soalan peperiksaan percubaan pendidikan Islam SPM daerah Temerloh. Jadi hari ni ustazah rasa tahniah lah, ustazah doakan anak-anak yang dah buat, dah siap tu berjaya dengan cemerlang. Ya, siapa yang tak nak buat tu, Masya Allah, janganlah terus begitu. Berkat tu kena ada. Kalau kamu ikut kata ustazah, insya-Allah kamu berjaya. Baiklah, sekarang tanpa melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita tengok soalan daripada soalan 1 sampai soalan 5 anak-anak. Kita nak tengok bagaimana teknik menjawab, dan pada masa yang sama pelajar-pelajar sediakan pen merah, kamu tanda sendiri. Kalau kamu nak lagi happening, tukar kertas dengan kawan, biar kawan tanda. Jadi mungkin ini adalah gambaran untuk kamu keputusan peperiksaan sebenar esok macam mana. Kalau kamu rasa yang kamu buat latihan ini, kamu rasa belum mantap, kamu tengok mana yang kamu lemah. Situlah yang kamu akan ulang kaji. Bahagian mana yang lemah. Dan kalau siapa-siapa yang jawab soalan tu masih lagi tengok buku, maka itu sangat bahaya lagi tu. Tak apalah kalau dah tertengok buku tu, hafal. Andai kata keluar lagi soalan macam ni, pastikan kamu boleh jawab. Kita kena study smart. Baca semua nota-nota yang ustazah bagi. Baca semua modulnya, notanya, terutama sekali lirik-lirik lagu yang ustazah bagi. Dengar balik, semua ustazah dah bagi pada kamu. Terpulang untuk kamu, ya. Okey, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Terserahlah pada kamu nak usaha sebanyak mana. Banyak kamu usaha, banyaklah kamu boleh. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan bahagian bukan bahagian ni, soalan nombor 1, iaitu bahagian ayat kefahaman dan hadis kefahaman. Okey, jom tanda sama-sama. Kita fokus kepada soalan 1A. InsyaAllah soalan sebenar pun harap-harapnya 1A ni ayat kefahaman lah. Dia akan bagi ayat kefahaman. Okey, yang terbaik sekali kamu kena faham lah. Ayat kefahaman ni dalam SPM dia ada 7 tau. Dia ada 4 di tingkatan 4 dan 3 di tingkatan 5. Jadi kita baca semua, memanglah akan keluar satu je, tapi tak salah pun kalau kita baca semua, tak ada buang masa ke, tak ada. Okey, yang pertama, kalau keluar soalan ini, antara perkataan penting dia adalah da'a. Okey, amila salihah. Satu lagi, innani minal muslimin. Ini je isi penting dia. Kalau kita faham isi penting kat ni, kita boleh jawab lah bawah tu. Da'a ni dia macam berdoa, tapi sebenarnya dia adalah berdakwah, ya. Okey, kemudian sekejap saya kecilkan sikit, ya. Okey, kemudian wa amila salihah maksudnya beramal soleh. Okey, kemudian innani minal muslimin, sesungguhnya saya ini orang-orang terdiri daripada orang-orang Islam, tu maksudnya mengamalkan cara hidup Islam. Mengamalkan cara hidup Islam. Inilah 3 isi tu yang tak boleh koreng yang ini. Maksudnya ahsana qaulan. Orang yang terbaik lah ni. Jadi kalau kita tak faham ayat ni, kita kena cuma bergantung di sini.
penyataan dia. Sekarang di penyataan dia, kalau dia kata ayat di atas menerangkan tuntutan berdakwah, itu je lah yang kita dapat. Hak lain kalau kita tak baca, kita tak tahu ni amal soleh, cara hidup Islam. Tapi kalau kita baca ayat tu, sebab tu kena baca ayat yang diberi tu. Ada perkataan-perkataan yang biasa kita guna dalam bahasa Melayu. Contohnya wa'amila salihan, beramal soleh, muslimin, Islam, maksudnya mengamalkan cara hidup Islam. Okey, kita tengok pertama. Yang pertama, apa maksud dakwah? Maksud dakwah, semua yang saya kata kalau maksud mesti kena sama dalam buku teks. Jadi ingat ya, sebelum jawab PSA tu, conteng dulu kat sini supaya kita tak tulis tu dengan kemas. Okey. Kalau kita tahu maksud dia dakwah ni, kita tulislah. Biasa dakwah ni apa dia? Menyeru. Menyeru. Dakwah ni menyeru melakukan perkara yang diperintah Allah. Buat ringkas saja. Tapi dalam kertas nanti buat panjang. Itu separuh je. Kalau kita nak markah 2, kena sambung lagi. Dan meninggalkan larangannya. Buat perintah Allah, meninggalkan larangannya. Okey, conteng dulu. Nanti di test pack ikut bagaimana yang kita dah belajar banyak kali dah kita buat dalam kelas tu. Kalau dakwah ni tak payah point lah, maksudnya satu ayat yang lengkap. Kamu boleh tulis dakwah ialah menyeru supaya melakukan perkara yang diperintah oleh Allah. Satu markah, dan meninggalkan larangannya. Okey, yang kedua. Okey, tengok perkataan nyatakan. Nyatakan ni maksud dia pendek pun tak apa. Pendek pun tak apa. Kalau jelaskan, maksud dia sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Kalau terangkan, maksud dia kena pakai kasut. Hak ni hak selalu saya sebut dalam kelas kan. Okey, hak yang kedua ni, jadi semua ni adalah soalan bukan kebat, sebab dia ada dua. Jadi semua kena jawab point. Okey, soalan yang kedua ni, 2 Roman ni, kalau kita tak faham ayat ni, kita tak baca, maka kebarangkalian kita takkan dapat jawab. Nak pula kita tak baca ayat ni. Padahal senang je, ada perkataan senang. Tuntutan Allah dalam ayat selain dakwah. Dakwah dia dah bagi kat sini. Dia nak selain tu, jawapan dia 2 je, iaitu beramal soleh. Amal soleh. Yang kedua ialah mengamalkan cara hidup Islam. Dapat 2 markah. Okey, jawab pendek tak apa sebab dia nyatakan. Okey, yang ketiga, soalan yang ketiga ini, jelaskan 2 kepentingan dakwah dalam masyarakat. Jadi sebenarnya lebih kepada masyarakat lah. Dia bukan kepada masyarakat, dalam masyarakat. Kalau dalam masyarakat, kita boleh jawab individu. Kalau dia kata jelaskan 2 kepentingan dakwah kepada masyarakat, maka confirm kita kena buat masyarakat perlu mula dengan ayat dengan masyarakat. Kalau dalam pun seeloknya mula ayat dengan masyarakat. Okey, kepentingan. Apa kepentingan dakwah? Okey, kita tengok sini jawapan dia. Okey, banyak jawapan yang kita boleh buat. Antaranya ialah masyarakat dapat dibimbing ke jalan yang benar. Sebab ada dakwah, masyarakat dibimbing ke jalan yang benar. Dibimbing ke jalan yang benar. Okey, yang kedua, masyarakat apa lagi yang dakwah ni? Dapat mengeratkan silaturahim pun boleh. Bila ada dakwah ni, dia boleh mengeratkan silaturahim dalam masyarakat. Sebab ada saling tegur menegur. Okay, sebenarnya jawapan ni adalah jawapan bebas, asal logik boleh terima. Apa lagi? Masyarakat tidak akan berada dalam kesesatan. Masyarakat tak sesat. Okey, tulis macam ni je dalam PSA. Nanti dalam kertas tulislah panjang. Kalau diterangkan, kena ada kasut, itu je. Dalam ni tak perlu kasut dan sebagainya pun, ya. Okey, kita tengok lagi. Yang keempatnya adalah pengajaran. Okey, pengajaran. Kalau kita kat sini, pengajaran, kalau kita faham daripada ayat di atas, tak boleh ambil daripada ayat lain. Kalau kita faham kat sini, ini dah boleh jadi pengajaran. Kita hendaklah berdakwah agar apa-apa. Yang keduanya, kita hendaklah beramal soleh agar menjadi mukmin yang cemerlang kan. Kita hendaklah mengamalkan cara hidup Islam. Ini bagi orang yang baca. Bagi orang yang tak baca, pengajaran pastikan dapat sekurang-kurangnya 2 markah lah, ya. Okey, terangkan. Kalau pengajaran mesti mula dengan kita hendaklah. Kita hendaklah, ya. Mesti, tak ada kita hendaklah, salah. Okey,
Bacalah ke atas, ayat di atas menerangkan tentang tuntutan berdakwah. Buatlah pengajaran berdakwah. Kita hendaklah melaksanakan dakwah dalam masyarakat agar ada kan. Okey, kemudian lain tak ada adalah jadi kalau orang yang dia tak baca sekurang dapat 2 markah kat sini. Yang satu lagi dia hentam lah. Okey. Kita hendaklah sentiasa ambil cari yang isi tersirat ke berkaitan dakwah. Kita hendaklah mengajak manusia ke arah kebaikan agar boleh juga walaupun dekat-dekat dengan dakwah kan. Jadi cubalah buat ayat 2. Itu cara menjawab soalan ayat kefahaman. Kita tengok pula hadis kefahaman. Okey, hadis kefahaman ni kalau orang ingatlah kata lirik lagu ustazah yang tak sedap tu pun kan. Okey, kamu tengok sini perkataan yang ada di sini adalah sab'atun yuzilluhumullah. Kadang-kadang dia akan tanya maksud perkataan bergaris ini. 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa-siapa yang ingat lirik ustazah tu, mungkin dia boleh ingat lah, dia boleh hafal lah kan, ataupun kalau dia tak ingat pun tak apa, tak ada masalah pun ya. Kalau dia tak ingat sekalipun, dia boleh hafal biasa saja ya. Okey, ustazah akan cari sekejap hadis ni. Ni contohnya. Ingat tak? Sab'atun yuzilluhumullah, golongan yang dapat naungan Allah. Siapa dia? Pemimpin adil, pemuda ibadah, pencinta masjid, pengasih kerana Allah, pembenci maksiat, berahsia sedekah, mengalir air mata, ingatkan Allah. Sepatutnya bila tengok je perkataan ini dah nampak 7 dah. Siapa dapat naungan Allah tu kan? Jadi insya-Allah boleh jawab. Itulah pengajaran. Kalau dia nak pengajaran, itulah pengajaran ya. Okey, sekarang kita soalan dia. Senaraikan 2 golongan yang mendapat naungan Allah selain daripada orang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Kita pun ingat pemimpin adil kan? Ingat tak pemimpin adil? Yang tu kan. Jadi jawapan dia pemimpin adil tu apa dia? Pemimpin yang adil. Nombor 1 sini tu pemimpin adil. Yang ni tak ada reka ni. Yang kedua contohnya pemuda. Pemuda yang pemimpin adil, pemuda ibadah. Maksudnya pemuda yang sentiasa beribadah, hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau dia nak 2 je kan, nak 2, kita boleh bagi lebih daripada 2 lah. Sama ada 3, 4, 5 ya. 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Kasih ya, kerana Allah. Tapi kalau orang yang tak pernah baca, dia tak tahulah. Okey. Kemudian terangkan 2 cara membuktikan seseorang yang hatinya membuktikan seseorang hatinya sentiasa masjid. Dia akan ambil salah satu lah. Kan ada 7. Kadang-kadang dia akan tanya tentang pemimpin, ciri pemimpin yang adil. Contoh ibadah yang boleh dilaksanakan. Yang ni dia nak hatinya sentiasa mencintai masjid. Okey, jadi kita yang ni boleh goreng lah. Cuma kena ingat terangkan. Terangkan kena ada kasut. Okey, apa dia contoh cara membuktikan seorang hati setiap masjid? Sentiasa solat berjemaah di masjid. Contohnya agar kena buat kerana ke kerana hatinya sentiasa terpaut dengan masjid ke, ataupun buat agar ke ya. Yang ni. Okey, yang kedua, banyak melaksanakan ataupun mengikuti kan, ataupun mengikuti program-program kerohanian yang dianjurkan oleh pihak masjid. Banyak kan? Buatlah lagi. Ataupun sentiasa menjaga gotong royong, contohnya gotong royong membersihkan masjid. Banyak boleh buat. Tapi pastikan ada agar, ada kasut. Kalau tak boleh pakai kerana agar supaya untuk ni, boleh guna yang ya. Okey.
Okey, jadi itu sahaja. Lepas tu kita tulislah, ya. Okey, sekarang kita nak tengok lagi, iaitu berkaitan dengan ni soalan berkaitan dengan hadis juga, tapi kalau kamu tengok kat sini markahnya 4 dan dia tak ada bilangan. Okey, dia nak hujah anda untuk menyokong ayat Al-Quran di atas, ada perkataan hujah. Maka dia confirm lah kebat. Bila kebat kena buat dalam perenggan, ya anak-anak, ya, perenggan, dan biasa kena ada satu isi, kemudian kena ada kerana ke, agar supaya ini adalah kerana, kena ada kesannya. Kalau tak kesan, contoh pun boleh, dan wajib ada kesimpulan walaupun dah ada kesan. Okey. Jadi kita tengok sekarang dia nak menyokong. Kita kena menyokong lah Al-Quran. Datang mana orang nak menolak ayat Al-Quran? Kalau menolak ayat Al-Quran jadi kufur. Kalau dia tulis menyokong pun, kalau dikata berikan hujah anda berkaitan ayat Al-Quran di atas, mesti menyokong. Sebab ni ayat Al-Quran. Kecuali lah kalau kertas akhbar, boleh tak menyokong, kan? Okey, jadi dia bagi maksud ni, jika kamu zahirkan sedekah itu, maka ia adalah baik. Maksudnya tunjuk ke orang. Jika kamu sembunyikan pun, serta diberikan kepada fakir miskin, maka ia adalah baik bagi kamu. Dua-duanya baik. Dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada kamu kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Okey, jadi kat sekarang ni dia nak suruh kita sokong amalan sedekah lah. Apa maksudnya? Kita kena bagi hujah kita, apa kelebihan sedekah tu. Itulah cara kita nak menyokong. Okey, kita boleh buat contoh jawapan kita. Contohnya kita tulis sini, saya menyokong, ya. Hujah anda mestilah mula dengan saya. Okey, saya menyokong. Okey, saya menyokong ayat Al-Quran di atas. Okey, di atas kerana, kamu letaklah. Ini tak ada markah lagi ni. Start daripada kerana dapat markah, ya. Kerana sedekah boleh menghapuskan dosa, contohnya. Boleh menghapuskan dosa. Sini dapat satu markah ni. Apa kamu buat? Saya menyokong ayat Al-Quran di atas kerana bersedekah dapat menghubungkan silaturahim sesama manusia. Kerana bersedekah boleh membantu golongan yang memerlukan. Kerana apa-apa sahaja. Kemudian kita kena tambah huraian. Huraian tu kita boleh buat kerana sekali lagi, tak apalah sedekah kerana dah. Kenapa sedekah boleh menghapuskan dosa? Ini adalah kerana Allah menyediakan, telah menjanjikan. Allah telah menjanjikan. Buatlah ayat kamu apa-apa. Jangan tiru ayat ustazah pula. Janjikan ganjaran yang besar. Besar kepada mereka yang bersedekah, contohnya. Dapat 2 markah dah. Nak jadi 3, buatlah kesannya. Contohnya boleh juga. Contohnya bersedekah kepada rumah anak yatim. Boleh. Ataupun kamu kesan terus. Tulis kesannya. Kesannya, hidup seseorang itu akan jadi tenang. Bila dia tak ada dosa, apa dia akan jadi? Hidup akan jadi tenang. Last sekali kesimpulannya. Buat kesimpulannya, mesti buat kita hendaklah lah seelok-eloknya, ya. Kita hendaklah belajar berrajin-rajin agar dapat kumpul harta untuk diberikan sedekah, agar apa-apa. Ataupun kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa mengamalkan suruhan Allah seperti sedekah, agar apa-apa-apalah. Kena ada agar. Dapatlah 4 markah. Jadi soalan kebat ni dia asalkan logik tu okey, tapi kena ada kaitan, nak isi dengan huraian lengkap. Lepas tu kesimpulan kena ada kaitan, kena menjawab, kena ada kaitan juga dengan stimulus. Okey, itu untuk soalan nombor 1. Nanti Ustaz sambung pula untuk soalan nombor 2.